Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting sebenarnya, yang akan kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup hebat yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Dan mungkin kita masih lagi berada dalam mood Hari Raya. Jadi saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua penonton-penonton Bernama TV, terutamanya kepada mereka yang mungkin sedang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ketika ini. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ini merupakan satu topik yang lama sebenarnya, tetapi masih lagi merupakan satu topik yang cukup relevan untuk kita sembang-sembang, kerana ianya masih lagi merupakan semacam penyakit yang masih lagi sebenarnya berleluasa di negara kita ini. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini ialah penipuan skim pelaburan Labo yang Lebo. Menarik ni. Dan dua tetamu yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada tokoh yang lama saya tunggu juga sebenarnya. Akhirnya dapat bersama kita di Ruang Bicara ini. Jadi terima kasih kepada yang berbahagia, Tan Sri Musa Hassan yang merupakan pengerusi Pertubuhan Keprihatinan Jenayah Komuniti Malaysia ataupun MCCC. Jadi Tan Sri, apa khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, Tan Sri. Sama kita. Betul. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu, iaitu yang berbahagia, Datuk Syamuddin Hashim, yang merupakan Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia ataupun MHO. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Hari Raya macam mana? Sangat menarik, cuma kita masih sibuk, jadi kita hanya boleh spend sekejap je lah. Okey, macam saya katakanlah, ini merupakan satu topik yang cukup relevan sebenarnya, kerana ianya masih lagi merupakan satu isu yang perlu diberi perhatian yang serius oleh semua pihak. Dan kepada anda yang mungkin juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara, jangan lupa dua talian kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Jadi gunakanlah peluang dan kesempatan ini. Barangkali ada persoalan-persoalan yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya yang berada di studio Ruang Bicara ini. Baiklah, mungkin saya mulakan dulu dengan yang berbahagia, Tan Sri. Macam saya katakanlah, Tan Sri, ini merupakan isu yang cukup lama sebenarnya. Betul. Saya tahu zaman Tan Sri menjadi Ketua Polis Negara pun isu ini juga merupakan satu isu yang cukup panas sebenarnya. Dan bila kita bercakap tentang isu ini juga, Tan Sri, saya teringatlah zaman saya di universiti pun dah ada isu pelaburan Pak Mantelo ketika itu. Dan saya ingat dah lah habis, rupanya masih lagi berlarutan sehinggalah kini. Tapi mungkin menarik kalau saya dapatkan pandangan Tan Sri. How serious is actually Tan Sri bila kita bercakap tentang penipuan skim pelaburan ini? Ya, kalau kita melihat pada media sekarang ni, kita lihat bahawa ia begitu serius kerana banyak sangat syarikat-syarikat yang menawarkan skim pelaburan, di mana ramai masyarakat kita telah kadang-kadang tertipu dengan melabur keuangan mereka pada syarikat tersebut. Jadi ini bagi saya adalah satu perkara yang serius, kerana kalau kita lihat commercial crime ataupun jenayah perdagangan ni tadi, mereka mempunyai kuasa untuk menyiasat dalam kes-kes tertentu sebegini. Tetapi dalam kes-kes penipuan pelaburan ni, dia melibatkan banyak perundangan. Perundangan yang pertamanya adalah perundangan Akta Perkhidmatan Pasaran Modal, yang melibatkan yang itu. Yang kedua, Akta Skim Kepentingan berkaitan dengan Interest Scheme Act, di mana kita kadang-kadang boleh tengok apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dan juga Akta Kanun Keseksaan, Penal Code, dan juga Akta Syarikat dan Akta Financial Services Act. Dan akta-akta ini mempunyai lain-lain agensi yang mempunyai kuasa untuk menyiasat. Bukan saja polis. Kalau polis dia penal code tetapi macam Akta Perkhidmatan Pasaran Modal is SC ataupun Security Commission, Suruhanjaya Security. Dan Akta Financial Services Act, Bank Negara. Akta Syarikat, Akta Syarikat yang akan menyiasat. Jadi oleh kerana banyak agensi yang menyiasat ini tadi, apabila orang buat report kepada pihak polis, pihak polis selalunya akan melihat sama ada wujud jenayah atau tidak.
Kerana pihak polis ni tadi dia hanya menyiasat kesalahan-kesalahan di bawah penal kod. Betul. Jadi apabila dia tidak melihat ada kesalahan itu tadi, dia akan mengatakan bahawa ini adalah kes dia patut di-refer ke lain-lain agensi. Ataupun dia NFA, no further action, atau NOD. Jadi ini mendatangkan kekeliruan pada masyarakat, seolah-olah macam pihak berkuasa ni tadi tidak menyiasat kes-kes berkenaan. Jadi bagi saya kita penting untuk awam tahu prosedur. Prosedur ni saya apabila seorang itu membuat laporan polis, dia mengikut Seksyen 107. Setiap laporan yang dibuat pihak polis mesti menerima laporan tersebut. Apakah Tan Sri ingin menyatakan di sini bahawa mungkin dari sistem perundangan itu sendiri barangkali ianya perlu dilihat semula secara serius kalau betul-betul lah kita ingin memberhentikan penipuan skim pelaburan seperti apa yang Betul. Kita perlu ada satu undang-undang yang menggabungkan semua kesalahan ini tadi. Itu penting. Tapi kalau kita melihatkan bahawa mengikut peraturan 10 Section 107, setiap laporan perlu diterima oleh pihak polis. Satu. Yang kedua, 107A, pihak polis perlu menjalankan siasatan awal. Melihat sama ada jenayah ataupun tidak. Jika ada jenayah melibatkan penal kod, polis ni kena siasat dan lihat sama ada tak jenayah-jenayah lain yang berlaku dalam perkara ini. Jadi apabila ada begitu, barulah pihak polis sendiri perlu memberikan dia punya keputusan siasatan itu tadi. Bukan keputusan laporan. Kan? Ini keputusan laporan apabila orang buat report, polis dia tengok dia tak siasat lagi. Tapi dia kata NFA. Ini tak betul. Jadi siasatan awal kena dijalankan. Kalau dilihat bahawa kes ini tadi melibatkan lain agensi dan dia kena refer kepada lain agensi. Bukan dia suruh orang awam tu refer, tidak. Jadi ini selalunya mendatangkan kekeliruan pada masyarakat dan selalunya masyarakat tidak berpuas hati terhadap tindakan pihak berkuasa. Seolah-olah pihak berkuasa ni tadi menolak semua siasatan ni tadi. Itu dia. Okey. Menarik. Itu yang penting. Cuba kita dapatkan juga pandangan daripada Datuk Isyamuddin berkaitan dengan isu ini sebenarnya tu ya. Kita tahulah ramai yang ingin cepat kaya sebenarnya, dan apabila ditawarkan dengan bentuk-bentuk pelaburan yang begitu menarik sekali, ialah ramai yang akan terpikat dan sebagainya. Tetapi macam Tan Sri katalah, dari aspek undang-undang apabila berlakunya penipuan dilaporkan tetapi tidak ada tindakan yang berkesan diambil. Kenapa ini berlaku? Okey, begini. Pertama sekali, kita menerima aduan mengenai pelaburan memang dah lama. Tetapi aduan yang melibatkan penipuan pelaburan pada tahun 2023 yang kita terima ni agak berbeza dengan tahun-tahun yang lalu. Satu ketika yang dahulu, syarikat-syarikat yang menawarkan pelaburan ni, dia tidak dapat mempamerkan satu bentuk legitimasi yang nampak logik. Tetapi pada kali ini 2023 ini agak berbeza. Kerana tawaran-tawaran yang dia tawarkan tidak banyak, 15%, sama macam bank rakyat, logik. Kemudian dia menggunakan dokumen syarikat yang memang wujud, legitimate, tak apa lagi. Dan dia menggunakan dokumen-dokumen tertentu seperti information memorandum. Ini isu yang saya nak bawa pada hari ini. Satu terminologi yang ramai rakyat tak faham. Ramai orang memahami apabila syarikat telah menghantar satu information memo kepada Suruhanjaya Security, dia mengandaikan bahawa syarikat tersebut ataupun Suruhanjaya Security telah membuat semakan terhadap information memorandum yang telah diserah kepada Suruhanjaya Security. Saya bagi contoh, Tuan Syukri. Banyak orang yang dah pencen, dah bersara. Bersara biasalah, untuk orang yang bersara ni 200,000, 300,000 ni mesti akan ada. Betul. Duit EPF dia buat keluar. Kemudian ada satu wakil yang datang, dia kata ini syarikat ni sebuah syarikat yang berhad, berdaftar dengan SSM nombor 2. Info memo telah dihantar serah kepada Suruhanjaya Security. Dan apabila pelabur-pelabur ni menghubungi Suruhanjaya Security, Suruhanjaya Security mengesahkan bahawa information memorandum syarikat telah dihantar serah. Cuma yang orang tak faham, ada perbezaan di antara information memo dan prospektus. Ini merupakan satu kelompongan undang-undang. Sekiranya dokumen yang digunakan prospektus, namanya prospektus, maka dokumen itu telah dikawal sedia. Maknanya dia adalah satu regulated fund. Bermakna pelaburan itu dikawal sedia.
Apabila information memo, sebenarnya information memo ni adalah kepada high net worth income bagi mereka yang melabur lebih daripada 250,000 ke atas. Bila 250,000 ke atas, dia dianggap sebagai pelaburan yang tidak dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuti. Jadi mereka ni hanya hantar serah, tetapi tidak ada semak dan imbang daripada Suruhanjaya Sekuti. Bagi peringkat pelabur, mereka tak faham. Mereka ingat information memo telah diserah pada Suruhanjaya Sekuti, dan apabila mereka menghubungi Suruhanjaya Sekuti, Suruhanjaya Sekuti mengesahkan bahawa information memo tersebut telah dihantar serah, mereka mengandaikan bahawa pelaburan itu telah dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuti. Sebenarnya tidak. Jadi ramailah yang pesara-pesara GLC, pesara-pesara yang ada EPF ni, bukan mereka ni orang kaya, duit EPF. Mereka melabur duit EPF mereka untuk mendapat tawaran yang sama macam bank rakyat, 15%, 18%. Dan akhirnya, macam saya katakan tadi, pelaburan itu gagal, mereka hilang modal mereka. Bukan setakat mereka hilang modal mereka, dividen mereka tak dapat. Jadi antara pelaburan-pelaburan yang mereka gunakan terminologi seperti IRPS, Islamic Renewable Preference Share, suku, ni instrumen-instrumen biasa yang orang tengok dan orang nampak logo Suruhanjaya Sekuti. Saya tidak salahkan Suruhanjaya Sekuti. Saya cuma ingin memaklumkan kepada orang ramai untuk memahami perbezaan di antara prospektus dan information memo. Sebab itu saya katakan tadi, syarikat ini berjaya camouflage seolah-olah mereka ni merupakan satu syarikat pelaburan yang benar-benar legitimate, yang menyebabkan mana-mana orang yang reasonable nampak ni macam satu tawaran yang munasabah, boleh disahkan oleh Suruhanjaya Sekuti dari segi information memonya, dan nama-nama bekas pesara-pesara kerajaan yang prominent berada di dalam syarikat tersebut pada peringkat awal. Jadi ramai yang dan saya tak mau dedahkan, cuma saya kata ia sampai ke tahap koperasi-koperasi yang melibatkan kerajaan juga turut terlibat dalam pelaburan ini. Jadi kalau kita nak kata isu tamak, sebenarnya tidak. Sebab tawaran itu merupakan tawaran yang masuk akal dan menyebabkan siapa saja yang bersara, mereka tidak mahu wang persaraan mereka hilang. Jadi mereka ingin melabur. Tambahan pula ada pelaburan tersebut patuh syariah, syariah compliant. Jadi sebab itu mereka melabur dan akhirnya mereka telah pada saya ditipu. Jadi istilah ditipu ini pun sesuatu yang penting sebenarnya, Tan Sri. Tetapi sebelum ditipu itu sendiri, modus operandi yang digunakan oleh mereka yang terlibat dalam pelaburan seperti ini selalunya akan menggunakan seperti apa yang Datuk Hisham sebut tadilah, camouflage itu kadang-kadang betul-betul mengelirukan pelabur-pelabur sendiri. Jadi selalunya modus operandi ini macam mana mereka laksanakan sehingga mengabui pemikiran rakyat, mengabui mereka yang ingin melabur itu sehingga timbul minat yang begitu kuat dan mendalam. Itulah modus operandi dia akan menunjuk satu syarikat seolah syarikat itu genuine. Itu nombor satu. Yang kedua, mereka akan menyatakan bahawa mereka telah nampak kelulusan daripada Securities Commission lah, daripada pihak berkuasa untuk membuat pelaburan tersebut. Ini penting. Jadi sebab itu kadang-kadang apabila satu syarikat itu menawarkan pelaburan kepada orang ramai, pihak kerajaan perlu mengesahkan dahulu sama ada pelaburan itu betul atau tidak. Kita tidak mahu apabila orang dah masuk ramai baru kita kata tak sah. Ada satu berlaku. Jadi that's why saya mengatakan bahawa setiap agensi itu tadi perlu bergabung bersama untuk kita menentukan sama ada syarikat yang menawarkan pelaburan itu satu syarikat yang betul atau tidak. Dia kena check background director dalam syarikat tersebut dan macam-macam lagi. Kalau tidak, kita akan kata apabila orang telefon, kadang-kadang saya pernah check juga satu syarikat di mana saya anggap syarikat ni tak betul, tapi bila kita check dengan bank negara, check dengan dia kata syarikat ni betul, tak ada benda. Memang wujud lah. Memang wujud. Jadi orang terkeliru begitu. Akhirnya bila dah ramai baru kata ni tak sah, ini penipuan dan macam-macam lagi. Jadi orang dah banyak melabur, duit dah hilang. Jadi awal kita kena check dahulu. Itu penting bagi saya lah. Bila Tan Sri sebut tentang to check
lebih awal lagi. Kadang-kadang persoalan yang menarik juga, Datuk, ya. Syarikat-syarikat seperti ini kadang-kadang menggunakan personality, menggunakan tokoh-tokoh tertentu, dalam usaha untuk menarik pelabur-pelabur ini, terutamanya menarik kepercayaan pelabur itu. Apakah ini masih lagi berterusan dan tidak ada tindakan yang boleh diambil? Masih lagi berterusan, dan mereka menggunakan prominent person yang memang punya credibility di dalam bidang kewangan. Kewangan. Okay. Bekas-bekas agensi-agensi yang terlibat dalam dunia kewangan. Jadi menyebabkan ramai orang tengok ni nama-nama besar, jadi orang terpercaya. They create trust and confidence. Dan saya nak tambah satu perkara yang penting. Di ramai saya nampak ada satu kekaburan, yang mana syarikat-syarikat ni, apabila saya nak tekankan perkataan pelaburan information memo ni, saya nak guna kerana saya memang mempunyai masalah dengan pelaburan yang menggunakan masalah information memo ni, kerana dia ambil duit 250,000 ke atas, dan dia menyasarkan pesara-pesara, ambil duit EPF dan membuat tawaran yang logik dan menggunakan logo-logo agensi pelaburan seperti Suruhanjaya Security. Ini merupakan satu masalah yang besar. Kalau dia macam yang online dekat Telegram tu semua, tak ada masalah. Itu kita nampak memang kalau kau kena tipu ni, memang siapa suruh terlibat dengan benda-benda yang nampak sangat tak logik. Ni agak logik. Saya nak beritahu kan bahawa sebenarnya tidak ada satu pelaburan yang tidak regulate. Semua pelaburan adalah regulated di kawasan dia. Mereka faham bahawa ada kelompongan. Sebenarnya tidak ada kelompongan. Saya nak bagi tahu contoh. Bagi syarikat-syarikat yang mengeluarkan tawaran pelaburan preferential ataupun tawaran-tawaran yang melibatkan high net worth income yang 250,000, walaupun tidak dikawal selia oleh Suruhanjaya Security, mereka dikawal selia oleh ini, Akta Skim Berkepentingan. Bermaksud sebenarnya idea yang mengatakan pelaburan-pelaburan tersebut tidak dikawal selia adalah tidak benar. Dia dikawal sedia oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kenapa? Dalam Suruhanjaya Syarikat, dalam Akta Skim Kepentingan menyatakan dengan jelas, Seksyen 3, mana-mana pelaburan yang mana pelaburan itu telah menyebabkan pelabur hilang kawalan dalam pelaburan tersebut, perlu didaftarkan di dalam Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Sekiranya mereka gagal, mereka boleh dikenakan hukuman penjara selama 10 tahun atau denda sebanyak 50 juta. Jadi sebab itulah yang kita nak katakan ini adalah koordinasi. Kebanyakan daripada pengadu, apabila mereka buat aduan kepada pihak PDRM ada laporan yang kita terima, kes kena NFA, no further action, ada kes yang dia kata refer to other agency. Kemudian pergi ke Suruhanjaya Security. Suruhanjaya Security pula kata bahawa kes ini mereka tidak mengawal sedia. Sedangkan semua agensi-agensi penguatkuasaan ini, mereka sebenarnya berada di bawah satu badan yang dipanggil NFCC. NFCC adalah National Financial Service Center, yang mana mereka mengawal ataupun mereka mengkoordinasi semua ni. Sepatutnya agensi-agensi macam kata Tan Sri tadi perlu dikoordinasikan. Cuba kita lihat di visual sekarang, Axis Investor Alert List. Ini apa yang dimaksudkan sebenarnya tu? Sebenarnya saya berterima kasih lah ada SC Investor Alert di sini. Macam saya kata tadi lah, tapi dia agak terlewat. Dah berlaku. Dah berlaku. Perlu ada satu preemptif lagi yang lebih ke hadapan. Contohnya apabila melihat tawaran-tawaran tersebut tidak diluluskan pendaftaran. Itu yang saya katakan tadi, bahawa semua syarikat yang mengeluarkan tawaran pelaburan, kalau tak dikawal oleh Suruhanjaya Security, dia mestilah dikawal sedia oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Jadi sekiranya mereka membuat tawaran, tidak ada kelulusan daripada SC, tidak ada kelulusan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, pada saya syarikat tersebut mungkin berkemungkinan untuk menjadi Ponzi. Apa makna Ponzi? Membayar dividen daripada capital, daripada modal. Ramai orang dia fikir, syarikat ni genuine. Kenapa syarikat ni genuine? Kami dapat dividen, kami dapat bayar tiap-tiap bulan, tak ada masalah. Saya nak bagi tahu kat sini, membayar dividen tidak bermakna benar. Saya ada berjumpa dengan satu syarikat ni, dia bagi tahu dekat saya, jangan cakap kami ni scammer. Waktu PKP pun kami bayar dividen. Saya cakap, saya sebenarnya lebih bermasalah kalau kamu bayar dividen waktu PKP, sebab kamu mungkin membayar dividen daripada modal. Saya tidak ada masalah sekiranya tidak membayar dividen, tapi saya amat bermasalah sekiranya membayar dividen
daripada modal. Sekiranya membayar dividen daripada modal, dia seumpama Ponzi dan melakukan kesalahan di bawah Akta Syarikat Seksyen 131 apabila pengarah menuluskan pembayaran dividen kepada pemegang saham daripada kapital daripada modal. Kalau beginilah situasi yang berlaku sebenarnya, Tan Sri, ialah ia merupakan satu kedudukan yang yang amat membimbangkan kita lah sebenarnya, terutama orang-orang yang berminat untuk melabur. Apa yang perlu dilakukan sekarang ini? Kita bercakap tadi tentang perundangan. Apa lagi sebenarnya perkara yang perlu dilihat secara serius? Itu yang saya beritahu bahawa pergabungan antara agensi ini penting. Masa saya bertugas dahulu, kita tidak ada NFCC, National Financial Crime Center. Tetapi saya wujudkan gabungan, iaitu kita pihak polis bersama dengan income tax, bersama dengan Bank Negara Malaysia, bersama dengan SPRM, kita duduk semeja untuk kita menyiasat di bawah AMLA terhadap sedikit-sedikit haram punya aktiviti. Dan dari situ kita dapat berbagai maklumat. Dan daripada maklumat ni tadi kita lihat sama ada betul atau tidak mereka menjalankan aktiviti haram. Dengan itu apabila kita dapat keterangan-keterangan yang mereka menjalankan aktiviti haram, penyiasatan akan dijalankan oleh pihak polis, oleh income tax dan juga oleh pihak lain. Dan sekiranya wujud keterangan itu tadi, kita akan ambil tindakan. Sama ada income tax ambil tindakan, polis ambil tindakan, ataupun bank negara boleh ambil tindakan. So itu secara awal kita boleh buat. That's why gabungan ini tadi penting saya. Tetapi sekarang dah ada NFCC. NFCC perlu mainkan peranan yang lebih penting untuk memantau dan juga mengkoordinasi agensi-agensi berkenaan ini tadi supaya mereka boleh bertugas bersama dalam menjalankan penyiasatan dan melihat apakah tindakan-tindakan yang boleh diambil terhadap sedikit-sedikit ini tadi. Bila kita bercakap tentang tindakan, barangkali Datuk Syam, berlandaskan pada pengalaman anda sendirilah, pemerhatian dan juga kajian yang anda lakukan, apakah Datuk melihat bahawa syarikat-syarikat pelaburan yang ada di negara kita ini, agaknya berapa persentis lah merupakan syarikat-syarikat yang berselindung di sebalik sesuatu yang kita anggap sebagai penipuan sebenarnya? Saya sebenarnya tidak boleh mengatakan jumlah yang begitu tepat lah. Cuma saya daripada maklumat yang kami terima daripada pengadu, kami dah menerima aduan lebih daripada 50 syarikat yang sedang bergerak aktif. Yang kami terima aduan bergerak aktif. Bergerak aktif ni maksudnya memasarkan satu skim pelaburan yang dikuatiri. Saya gunakan perkataan dikuatiri untuk berlaku penipuan. Antara contoh-contohnya adalah tiada kawal selia. So, saya bagi satu contoh nak memberi, saya sangat tekankan tajuk ni adalah syarikat yang mengeluarkan prospektus. Pada saya lebih selamat. Mengapa saya kata lebih selamat? Kerana dia ada semak dan imbang, ada check and balance. The governance structure dia. Contoh, dia ada investment committee. The investment committee mestilah terdiri daripada underwriter, daripada investment bank yang mengawal selia duit pelaburan tersebut. Tetapi kalaulah duit pelaburan tersebut hanya dikawal, dikontrol oleh BOD, risiko sangat besar. Risiko kita kena nak meletakkan trust, keyakinan, hubungan amanah hanya kepada lembaga pengarah. Bayangkanlah kalau lembaga pengarah tersebut merupakan adik-beradik. Bayangkanlah lembaga pengarah yang ada tu kawan-kawan dia saja 5-6 orang. Jadi kuatiri, ini fun, ini mengenai juta. Saya ada satu kes yang mana mereka telah berjaya collect 250 juta daripada 700 orang pelabur. Dan kebanyakannya adalah Bumi Putra dan merupakan pesara yang menggunakan duit EPF mereka. Bayangkanlah duit EPF mereka habis dan ada daripada mereka ini tak dapat nak survive, menangis-nangis. Jadi ini yang saya sangat kuatiri dan saya rasa kita merayu kepada agensi penguasaan untuk melakukan tindakan yang firm, tindakan yang tegas, holistik, yang tidak semata-mata menolak ke kiri ke kanan pengantu ni. Sebab mereka ni tidak boleh dikatakan tamak. Banyak orang menyalahkan ni tamak. Nak tamak apa kalau duit EPF dia? Nak tamak apa kalau dividen pun sama dalam 15 ke 18% yang sama macam bank rakyat? Jadi bukan masanya untuk kita menyalahkan mangsa.
kita perlu lakukan sesuatu untuk membela mangsa. Sebab kalau kita gagal membela mangsa ni, penipu-penipu yang ada kat luar akan meneruskan lagi skim penipuannya. Ya. Mereka akan jelma lagi dengan package 2.0, 3.0, nama yang berbeza tapi MO yang sama. Okey. Baik, apa ni Datuk dan juga Tan Sri. Menarik sebenarnya, banyak lagi persoalan yang ingin kita kongsikan. Tapi seperti biasalah Tan Sri, Datuk, kita akan berehat dulu buat seketika, dan saya ingatkan lagi kepada anda, kalau anda juga barangkali ada perkara-perkara yang ingin anda kongsikan ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincang hari ini di Ruang Bicara, jangan lupa dua talian itu masih kami kekalkan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Kita rehat dulu, kembali semula Ruang Bicara. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang isu yang cukup penting, penipuan skim pelaburan Labu yang Lebu. Dan kita masih lagi bersama dengan Tan Sri Musa Hassan dan juga Datuk Hishamuddin Hashim yang berada di studio bersama dengan saya hari ini. Okey, sesuatu yang menarik jugalah. Ini barangkali agak sensitif, tapi ialah saya tahu Tan Sri mungkin boleh berkongsi, Datuk juga boleh berkongsi sebenarnya. Antara kes-kes penipuan yang paling menonjol lah, yang mungkin dapat Datuk kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita bila kita bercakap tentang skim pelaburan palsu ini sebenarnya. Silakan. Okey, saya bercuriga ataupun lebih takut sekiranya masyarakat ni tadi menganggap bahawa oleh kerana tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pihak kuasa, bahawa seolah-olah pihak kuasa ni protecting them atau melindungi mereka. Kalau ini berlaku, saya merasakan bahawa pihak masyarakat tidak akan mempercayai kita punya penguatkuasa dan juga kerajaan nanti. So itu sebab kita perlu mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap mereka ni tadi, supaya kita memantau setiap syarikat-syarikat yang menawarkan pelaburan-pelaburan ni tadi untuk menentukan kesihatannya. Itu penting. Kalau kita kerana masyarakat ni tadi dia nak mendapatkan sedikit kewangan dengan cara melabur, tetapi kita tak boleh blame mereka sebagai tamak. Bagi saya kalau orang ada peluang nak melabur, semua orang nak melabur, kan. Tapi kita tak boleh kata dia tamak. Dan apabila dia buat report, orang kata ini because you tamak, itu saya hilang kewangan duit you semua, is unfair for them. Kita patut membantu mereka dan menolong mereka untuk mendapatkan balik kewangan mereka. Itu sepenting. Betul. Okey, sebelum kita sambung, ada dua pemanggil di talian sekarang ini. Kita ambil dulu Ridwan dari Pulau Pinang, difahamkan sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Ridwan. Halo. Halo Ridwan. Saya tak dapat dengar suara Ridwan. Satu lagi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Okey, saya ingin bertanya beberapa persoalan lah. Pertama, mengenai penguasaan lah. Tadi ada Tan Sri sebut kan, ada mengenai penguasaan lah. Dia kata peristiwa ada perkampungan. Saya ingin cadangkan lah, sebab apa? Kita tengok kan, kalau lembaga hasil kan, diorang, kalau kita tak bayar income tax, diorang akan ada satu perhubungan dengan immigration. Immigration, jadi dia boleh sekat sebab contohnya kawan saya dia tak bayar income tax, dia sekat, tak boleh masuk, nak pergi ke luar negara boleh, tak boleh. Jadi patutnya polis dan kuasa yang lain, dia mesti ada penggabungan, dia ada satu inisiatif yang lain lah. Sebab apa, kita ada kita pergi kursus di luar negara kan, di negara-negara maju. Tapi isu-isu ni telah diketengahkan. Bapak kita ada semua orang ada pendidikan. Patutnya isu-isu ni perlu diketengahkan lah. Okey, itu yang kedua. Bapak kita tengok kita pergi belajar mau teori kan. Patutnya praktikal ni kita perlu selari dengan teori. Bapak dengan selari dengan teknologi, sebab teknologi ni ada berkembang kan. Bapak dulu daripada IR 1.0 hingga 4.0, jadi kita kena selari ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi mengenai komunikasi. Saya tengok kebanyakan model peranti kebanyakan yang mencari pelabur-pelabur ni, dia pandai menggunakan komunikasi yang cemerlang. Contohnya dia menggunakan ketua kampung.
ahli politi. Jadi dia orang gunakan apa orang-orang ni untuk mencari pengaruh. Jadi pengaruh dia. Jadi apabila dia cari pengaruh, jadi rakyat terpengaruh dengan orang-orang ni. Okey. Minta panel ulas dah ni. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Satu lagi panggilan, Datuk Gulam dari Kota Kinabalu, Sabah, ada di talian sekarang ini. Assalamualaikum, Datuk. Dah pun terputus. Jadi mungkin Datuk Gulam agak lama menunggu agaknya, tapi tak apa Datuk. Nanti Datuk call balik kami di ruang bicara ini. Banyak lagi masa ada sebenarnya. Okey, kembali semula tadi saya lontarkan persoalan antara ialah mungkin nak menyebutnya agak sukar, tapi antara kes-kes penipuan yang paling menonjol dan luar biasa yang Datuk lihat. Okey, saya tertarik dengan statement Cik Ridwan tadi yang dia kata mengenai komunikasi. Yang saya faham daripada sini adalah wujud satu pihak yang membuat pemasaran yang berkomunikasi dengan satu elemen of trust. Saya boleh katakan dalam hari ini, satu ketika dahulu kan, kalau contohnya pelaburan-pelaburan ni, pelaburan-pelaburan Songsang ni banyak dipasarkan oleh peminat-peminat networking business satu ketika dahulu. Tetapi MO pada tahun yang 2023 ni agak berbeza. Sebab pemasarannya banyak menggunakan banker ataupun agensi pemasaran daripada perbankan, agensi pemasaran daripada unit trust, yang mana mereka ni nombor satu, mereka ni dah mempunyai senarai database siapa yang ada duit. Dia orang tahu, dia orang dah ada. Ketika mereka bekerja di bank, mereka tahu siapa yang ada duit sebab mereka jaga relationship. Satu. Yang kedua, mereka ni pernah membantu klien-klien mereka untuk membuat pelaburan dalam unit trust yang telah diluluskan oleh kerajaan. Seperti Suruhanjaya Security. Tiba-tiba dalam contoh 5-6 produk dah berjaya. Produk perbankan, produk daripada Suruhanjaya unit trust yang ada, mereka masuk produk yang ketujuh ni yang macam ni. Jadi ini yang puncanya saya nak bagi tahu. Saya nak memberi amaran dan nasihat kepada agensi-agensi pemasaran. Jangan memasarkan mana-mana pelaburan yang berisiko kepada masyarakat. Sebab orang percaya kat anda. Orang bukan percaya pada syarikat tu pun. Dia percaya kepada ejen-ejen yang jumpa dia sebab dia pernah dapat dividen daripada pertolongan. Dan saya tak salahkan 100%. Mungkin dia pun tak tahu agensi pemasaran ni. Agensi pemasaran pun tak tahu, pelabur pun tak tahu. Macam saya kata tadi, dia camouflage macam terlalu nampak legitimate. Jadi saya mencadangkan supaya kalau Allah nak buat penawaran, pastikan buat marketing atau pemasaran syarikat-syarikat yang diluluskan prospektus oleh Suruhanjaya Security. Itu nombor satu. Dan saya juga ingin memberi amaran. Tadi tu nasihat. Yang kedua, amaran. Amaran tu boleh simpan dulu dah. Sekejap aja. Datuk, ada dua pemanggil yang menunggu di talian kita. Yang pertama Datuk Gulam yang terputus tadi, dah pun ada semula di talian kita. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan batin dah. Ya. Saya tahu juga kepada panel-panel. Saya begini. Ya. Cara dia ini skema. Apa yang kita nampak, dia tidak pernah disiarkan di kaca TV orang-orang ini yang kena tangkap ni. Sepatutnya disiarkan di kaca TV, newspaper diheboh-hebohkan di seluruh negara Malaysia supaya pelabur faham, nampak penipuan ini. Jadi tidak ada. Tak ulah-ulah ada bahasa kumpul di dalam. Kenapa tidak disiarkan mereka ini kena tangkap? Satu lagi, kenapa tidak buat satu kumpulan memerhatikan kepada mereka ini untuk nak pura-pura melabur ke dalam sehingga ke akar umbi. Sehingga ke akar umbi kita tahu apa perniagaan, apa bisnis, dan kita boleh tahu yang dia ini skema. Tapi kita tidak bayar sangat. Kalau kita bayar sangat, kami Malaysia profesional dalam Asia ni, saya ingat Malaysia lah yang paling pandai dalam profesional untuk nak menangkap, mengintip. Tapi apa yang saya ragui, mungkin ada di sebaliknya, ada ingkit-ingkit, ada yang berkenaan di dalam tu, dia mensuapkan ini apa semua supaya tidak terjadi tidak wujud. So apa yang kalau boleh lah setiap skema yang kena tangkap, kami di kaca TV, newspaper heboh apa semua, nampak orang ramai, kasihan juga orang-orang yang ini pasaran-pasaran beratus ribu
So mereka akan takut. Okey. Mereka akan takut setiap hari kalau skema akan tangkap yang tidak betul. Mereka pun walaupun yang betul pun takut melapor. Okey. So kalau tidak pun mereka sekurang-kurang malah berfikir insyaAllah. Okey. Apa banyak mau cepat kaya sudah tua. Sudah dapat IPF apalagi mau kaya lagi. Okey. Nah, jadi hebatkan semua media. Baik. Semua media. Baik. Supaya mereka ini akan takut. Itu saya cara dia. Okey. Menarik. Terima kasih banyak-banyak apa ni Datuk Gulam. Satu lagi panggilan Muhammad Kamal, difahamkan ada di talian kita. Harap-harap ada lagi. Assalamualaikum Kamal. Waalaikumsalam. Ah, saya. Selamat Raya. Selamat Hari Raya kita. How are you? Okey, silakan Mal. Okey. Abang Syakawi, pengalaman saya lah. Saya, latar belakang saya corporate investigation. Aha. So, saya dah lalui macam-macam, bagaimana panel tadi mengatakan yang enforcement tu. Tapi Malaysian punya enforcement saya boleh saya boleh setuju. It is rotten to the core. Really rotten to the core, Malaysian punya enforcement agency. Okey. Pasal apa Abang Syakawi? Kita ambil risiko buat penyiasatan produk, copyright infringement, intellectual property. Kita take risk and we go and do investigation, then we call on the enforcement to do operasi. Lepas buat operasi, semua kena tangkap, semua kena rampas apa semua. Tapi benda tu ada juga lagi, ulang bertahun-tahun benda tu ada juga. So I was wondering how come what is our enforcement is doing? They can't put a stop to it, Abang Syakawi. Yeah. So it is quite similar, Abang Syakawi. And then you look at Macau scam. Macau scam, at one stage, a lot of prominent people are involved in Macau scam. You know, to give a kind of satu confidence kepada pelabur. Ini semua macam mana boleh berlaku di Malaysia? I pun tak faham. Enforcement kita memang rotten to the core, Abang Syakawi. And then my advice to the enforcement, to the government, kalau boleh, enforcement ini komposisi multiracial kena ada. One particular race, diorang tak malu antara mereka. Bila you have multiracial komposisi, dia ada rasa segan, malu bila nak ambil rasuah, bila nak compromise dengan business community and all that, Abang Syakawi. This is my opinion, Abang Syakawi. I want to just share. Baik, terima kasih. Thank you, Abang Syakawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak kepada Muhammad Kamal dan juga Datuk Gulam sebelum itu. Jadi tadi sorry lah Datuk tersekat. Saya bagi amaran kepada ejen pemasaran. Jangan ingat anda boleh pasar dan anda terlepas. Sebab kita ada Section 108. Yang mana sekiranya dia ejen juga boleh dituduh bersubahat dengan syarikat. Sekiranya kita dapat buktikan ada elemen-elemen niat dan juga perilaku jenayah tersebut. Jadi banyak ejen ni dia kata aku tawarkan apa-apa tak apa, jadi apa-apa masalah saya tak mau tanggung. Jangan. Kalau anda menawarkan satu pelaburan-pelaburan yang menipu pelabur, anda juga boleh berpotensi untuk dikenakan. Tapi ejen tu Datuk, kalau betul-betul dia tak tahulah tentang fungsi dan the business core syarikat yang dia wakili itu, sebab itulah dalam jenayah elemen niat tu penting. Mens rea, niat. Sama ada niat atau tidak niat. Tapi kalaulah dia selaku seorang ejen, dia dah lihat bahawa syarikat ini ada perkara-perkara yang menimbulkan satu kesangsian, tak pernah hantar prospektus. Syarikat bayar dividen pun nampak macam tak logik. Dan dia teruskan membuat pemasaran demi untuk mendapatkan komisen dia. Kita tidak teragak-agak juga untuk turut untuk membuat aduan kepada ejen. Saya nak minta ejen-ejen yang begini tolong berhentilah, sudah-sudahlah. Janganlah sampai menyusahkan pelabur-pelabur. Dan saya nak tambah Cik Gulam tadi dia kata sekarang ni betul ni sekarang. Satu ketika dahulu kita nampak dadah ni macam musuh nombor satu negara. Tapi saya ingat latest ni tahun 2020 ke atas ni, masalah utama negara kita ni adalah scam. Scam seolah-olah dah menjadi musuh nombor satu negara. Kiri kanan kena scam, keluar kiri kena scam. Cerita scam ni ada hari-hari. Tapi tindakannya tidak, masih lagi perlu diperbaiki lah. Sebab itulah kita ada mencadangkan, Tan Sri pun ada mencadangkan untuk diwujudkan undang-undang anti-scam yang baru perlu digubal. Antara isu-isu yang perkara yang ditimbul adalah isu pencegahan. Isu mengenai sekarang ni masalah poker. Poker ada masalah. Mungkin Tan Sri boleh ulaskan poker. Satu lagi kalau saya boleh tambah sikit. Kadang-kadang bukan masalah pasal ejen juga. Kadang-kadang dari mulut ke mulut.
apabila seorang tu tadi dia dah melabur, dia dapat hasil. Dia rekkan kawan dia pula dia cari. Itu selalu selalunya begitu. Betul. So dari why saya rasakan bahawa kita perlu mengetahui apa yang kita laburkan, sama ada syarikat itu tadi betul atau tidak. Dan saya setuju dengan apa yang Cik Muhammad Kamal cakap tadi tu, that kadang-kadang kalau kita tak menangkap kepala dia, itu yang asyik berjalan je scam tu tadi. Kerana yang tangkap orang bawah-bawah dia je, yang atas tu tak kena. So this why I think the enforcement have to catch the head, kepala dia betul-betul. Dan dia juga bangkitkan tadi Datuk Gulam juga bangkitkan Datuk, mungkin menarik jugalah dia kata pamerkanlah orang-orang yang scammers, the so called scammers lah, kalau kita boleh pamer tu satu. Tapi kita ada masalah kerana POKA, undang-undang anti pencegahan ni telah ditangguhkan kerana keputusan daripada Mahkamah Persekutuan untuk menangguhkan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan pencegahan jenayah. Jadi bayangkanlah, undang-undang tu tak berapa tajam, dia tumpul. Kita kena berlaku perilaku jenayah tu dulu, baru kita boleh tangkap dan siasat. Sepatutnya kita kena ada undang-undang pencegahan macam cukai dadah. Dadah ada LLPK, langkah-langkah pencegahan khas. Sebab kadang-kadang kalau nak cari mastermind dadah ni, dia simpan dadah dalam tempat dia, memang takkan ada lah. Kena berdasarkan statement daripada sindiket tu, daripada witness. Sebab itulah perlu ada undang-undang pencegahan. Tapi disebabkan POKA telah ditangguhkan, maka kita perlu gubal satu undang-undang anti-scam yang holistik, yang melibatkan siasatan, yang melibatkan pencegahan dalam jenayah komersial ni. Sebab jenayah komersial nak buktikan penipu yang besar, the main culprit ni, duit dia masuk dalam akaun dia, mustahil lah, takkan ada. Tapi will you agree with me, Tok, kalau kita bangkitkan satu lagi persoalan sebenarnya, bila kita bercakap tentang scammer, kita bercakap tentang isu pelaburan ini sendiri, ada yang mengatakan bahawa kadang-kadang kepala tu bukan di sini sebenarnya, tetapi berada di luar negara. Jadi macam mana sebenarnya nak memperkukuhkan tindakan-tindakan daripada pihak berkuasa bila isu seperti ini timbul? Isu tu boleh ditangani oleh undang. Kita ada Interpol, kita ada untuk ASEAN Pol, kita ada ASEAN Pol, yang mana kita boleh, jenayah ini, sifat-sifat yang ada dalam undang-undang anti-scam ni perlu rentas sepadan. Kalau kita boleh ada ATIPSOM, yang mana undang-undang ni rentas sepadan, kita boleh ada satu treaty yang pembedangan orang ni, kita boleh gunakan ASEAN Pol, menggunakan Interpol untuk pelaksanaan penguasaan dan siasatan. Saya rasa sudah masanya undang-undang yang berkaitan dengan commercial crime ni, khususnya scam ni, perlu lebih dinamik, perlu rentas sepadan. Memang undang-undang sebegian adalah transnational, di mana kita boleh mengambil tindakan walaupun di luar negara. So that is why saya merasakan bahawa kita perlu mengambil tindakan yang lebih tegas. Seperti mana yang Datuk beritahu tadi berkaitan dengan undang-undang pencegahan. Selepas tiadanya ISA-EO and all that, itu berlaku macam-macam pencegahan tidak ada, tetapi diwujudkan POKA sekarang ni. Tapi sekarang POKA pun telah disekat atau ditangguhkan implementasinya. Jadi bagi saya ini adalah satu perkara yang juga boleh menyusahkan pihak penguatkuasa untuk menjalankan tugas. Saya nak mengajak Tan Sri beralih ke belakang, jauh sedikit ke belakang lah. Ketika Tan Sri sendiri menjadi Ketua Polis Negara, apakah kes scammer ini masa zaman Tan Sri itu menjadi berleluasa jika dibandingkan dengan apa yang berlaku sekarang? Dulu kita dapat mengambil tindakan kerana kita ada undang-undang pencegahan, di mana apabila kita menangkap mereka, walaupun keterangan tu kita dapat daripada statement sedikit tu sendiri, di mana kita boleh mengambil tindakan terhadap mereka, dan mereka boleh ditahan. Dan pada masa saya dulu AMLA tak ada. Saya terpaksa kadang-kadang apabila merampas, kena buktikan bahawa itu adalah hasil jenayah, kita kena cari jenayah tu apa benda supaya dapat dirampas oleh mahkamah. Tapi selepas saya tu tadi ada pula AMLA. Bila ada AMLA tu tadi, kita boleh bergabungkan agensi tadi untuk menyiasat, untuk mengetahui apa kesalahan yang ada, termasuk income tax and all that, supaya pihak income tax juga boleh ambil tindakan terhadap mereka. Ini penting. Itu yang saya katakan, pergabungan tu penting. Mungkin Datuk, ialah kita melihat kepada mereka yang menganjurkan skim pelaburan ini, tetapi kita jangan lupa kepada orang biasa, macam Datuk, macam saya, mungkin juga macam Tan Sri, yang mungkin mempunyai persepsi atau pandangan yang berbeza sebenarnya bila kita bercakap tentang pelaburan. Ialah kita cuma nak duit
sebenarnya. betul. Kalau 100 kita labur, kita mengharapkan sekurang-kurangnya dapat 1000 misalnya. Jadi pesanan Datuk lah, apa yang masyarakat perlu lihat, perlu fikirkan sebelum membuat sebarang pelaburan? Saya ingin menganjurkan kepada semua bakal-bakal pelabur yang ingin membuat keputusan untuk berlabur. Saya cadangkan sekiranya anda nak melabur, anda pastikan anda membuat pelaburan pada syarikat yang telah diluluskan prospektus. Saya guna perkataan sekiranya syarikat itu tidak diluluskan prospektus, hanya hantar serah information memo, dalam perkataan yang lain, melabur atas risiko anda sendiri. Jangan salahkan orang. Walaupun information memo tu telah di-lodge di Suruhanjaya Security, tapi perkataan yang lebih tepat, kalau rugi tanggung sendiri, jangan marah. Kalau nak kerajaan bantu, laburlah dalam satu syarikat yang telah dikawal sedia, yang ada compliance, prospektus diluluskan oleh Suruhanjaya Security. Kalau melabur pada syarikat yang tidak diluluskan Suruhanjaya Security, anda kena fikir bahawa anda memang benar-benar ingin tanggung risiko dan tidak ingin menyalahkan mana-mana agensi penguasaan. Tak, ini yang kena jelas. Sepatutnya agensi pemasaran ni kena cerita benda ni terang. Cuma malangnya mereka tak tercerita ni terang. Dia kata information memo lodge. Jadi orang faham benda tu diluluskan. Sebenarnya tidak. Dia hanya satu deposit. Bukan satu semak dan imbang. Jadi tolonglah saya cadangkan dengan tidak mengatakan mana-mana syarikat itu mana yang tidak cuba untuk prejudiskan mana-mana syarikat. Bagi pelabur-pelabur yang tidak dipanggil amateur lah, yang tidak mempunyai daya kajian untuk melakukan due diligence yang baik, cara yang mudah, melabur pada syarikat yang telah diluluskan prospektus oleh Suruhanjaya Security. Okey, kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insya-Allah sempat lagi beberapa persoalan yang akan saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu yang berada di studio Ruang Bicara ini. Kita rehat dan kembali semula ke Ruang Bicara. Di mana lagi kalau bukan Bernama TV tentunya. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang penipuan skim pelaburan, labur yang lebu, dan masih lagi bersama dengan yang berbahagia Tan Sri Musa Hassan dan juga Datuk Syamuddin Hashim yang berada di studio Ruang Bicara menemani saya. Baik, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tapi masih lagi ada masa sebenarnya Tan Sri. Kita bercakap tentang peranan yang mungkin perlu dimainkan dengan lebih berkesan oleh media khususnya lah. Kita tahu sebelum ini pun selama ini pun media juga sentiasa memainkan isu ini, mengingatkan rakyat supaya tidak terperangkap dalam pelaburan palsu, penipuan skim pelaburan dan sebagainya. Tetapi mungkin Tan Sri melihat bahawa to reach out itu untuk lebih berkesan. Apa yang saya merasakan bahawa media adalah penting dalam memberikan penerangan kepada masyarakat. Dan di sini saya berharap pihak berkuasa lah menggunakan media. Cara bagaimana memberitahu modus operandi pelabur-pelabur yang tadi yang telah menipu, itu tadi penting. That's why masa dulu saya selalu rapat dengan media supaya saya dapat memberitahu kepada masyarakat mana satu perkara yang sepatutnya mereka tidak terperangkap dalam perkara itu tadi. Jadi pihak penguatkuasa perlu menggunakan media ni tadi, memberikan modus-modus operandi yang di mana ianya adalah tidak betul, supaya masyarakat sedar bahawa ini adalah satu perkara yang boleh mendatangkan kerugian kepada mereka. Ya, itu penting. Dan yang kedua, saya penting juga di mana kita perlu juga SPRM punya bantuan dalam mengawasi pihak berkuasa ni pula. Kerana maklumlah ianya adalah mempunyai kewangan yang banyak. Bukan scam ni, dia banyak duit kan. Betul. So that's why sometimes kita perlu mewujudkan satu integriti yang tinggi dalam menyiasat perkara ini tadi, supaya kita tidak terpengaruh untuk diberikan pembayaran supaya kita melindungi mereka pula. That's why saya merasakan pihak SPRM bersama-sama memantau perkara ini supaya kita dapat membasmi perkara ini daripada masyarakat kita menjadi bangsa. Pandangan Datuk? Saya bersetuju dengan media
ya, media adalah satu entiti yang sangat penting untuk beri awareness. Kita perlu beri awareness. Sebab awareness dia penting. Ya. Kalau kita berjaya reach, media dapat reach semua population yang ada, maka risiko kita makin kurang. Maka kuranglah bebanan agensi penguasaan nak pergi siasat, kuranglah bebanan AGC, Jabatan Peguam Negara nak tuduh. Tapi kalau dah kena, maka dia akan menyebabkan banyak masa kerugian pada manpower ataupun sumber manusia yang melibatkan kerajaan. Cuma saya tertarik dengan perkataan tadi yang perlu ada, kita kena bagi, kalau kita ada alert list. Alert list yang dikeluar oleh SC. Saya berterima kasih dengan SC apabila membuat alert list. Saya rasa kita kena buat konsep macam kalau kat mana kondo yang serata building ni, dia tulis defaulted list tu, yang tak bayar maintenance fees. Jadi kita gunakan perkataan yang kita guna perkataannya unregistered scheme. Itu senang, itu tak perlu buktikan apa-apa. SSM mengeluarkan syarikat yang menawarkan skim pelaburan tapi tak register dengan SSM. Itu tak ada konsekuensi legal konsekuensi. Kita tak akan berlaku defamatory, tidak berlaku saman fitnah. Kita hanya menyenaraikan syarikat-syarikat yang tidak berdaftar skim pelaburan mereka dengan SSM dan tidak berdaftar skim pelaburan mereka dengan Suruhanjaya Security. Secara tak langsung itu adalah alert. Jadi mungkin dengan peranan daripada agensi seperti SSM dan SC ni yang memberikan senarai ni, dan media boleh broadcastkan benda ni, menyebabkan lebih ramai orang tahu ni red flag ni. Red flag. Kenapa boleh dia tak register tapi dia buat penawaran? Kalau kita kata tadi, walaupun tawaran pelaburan tadi dia kata tak regulated, tapi dia sebenarnya regulate by atas skim berkepentingan ni. Sebab semuanya mesti berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Jadi sudah sampai masanya media bermain peranan dengan agensi seperti SSM dan juga Suruhanjaya Security untuk mengeluarkan senarai mereka yang tidak mendaftarkan skim pelaburan mereka dengan Suruhanjaya tersebut. Okey, tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi Tan Sri. Jadi saya beri peluang ini kepada Tan Sri lah. Mungkin ada sesuatu yang ingin Tan Sri sampaikan. Bagi saya nombor satu menasihatkan masyarakat itu supaya berhati-hati. Mereka ni tadi apabila nak melabur, tentukan bahawa syarikat itu adalah syarikat yang sah untuk di pelaburan. Dan yang kedua, saya menasihatkan bahawa pihak penguatkuasa perlu bertindak dengan baik dan tegas agar kita melindungi masyarakat kita daripada ditipu oleh mereka, kerana ini akan merosakkan ekonomi negara juga. Okey, mungkin Datuk saya ingin merayu kepada agensi penguatkuasaan, janganlah kita menyalahkan 100% kepada pelabur-pelabur ni. Bukan semua orang ni bijak dan pandai. Ada di kalangan yang tak ada pengetahuan dan mereka tertipu. Sudah mereka tertipu, maka kita perlu bantulah. Sebab ni melibat, saya jumpa dengan sendirinya orang hilang duit nak pergi haji, duit habis. Orang sampai terpaksa menumpang di rumah anak disebabkan duit persaraan yang habis. Terpaksa kerja di usia 60 tahun bawa Grab. Jadi kita perlu lakukan sesuatu untuk membantras perkara ini, untuk membantu masa-masa yang ada ini. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Tan Sri Musa Hassan, kepada Datuk Syahmuddin Hashim kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Sebenarnya banyak lagi persoalan yang mungkin boleh kita kongsikan bila kita bercakap tentang skim pelaburan ini. Tadi pun kita bercakap mungkin in general sebenarnya. Tetapi ada lagi skim-skim pelaburan juga yang sebenarnya tak ubah seperti perangkap yang sentiasa menunggu mangsa. Jadi itulah yang perlu diberi perhatian oleh orang ramai masyarakat kita sendiri. Kita mahu mendapatkan hasil yang lumayan, tetapi haruslah ianya diusahakan dengan cara yang betul melalui pelaburan yang betul-betul sah dan diluluskan. Jadi itu perkara yang cukup penting sebenarnya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda yang sentiasa kami tepati, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih.